Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton Sekilas Fakta untuk petang ini 1 hari bulan Februari 2021. Kematian anggota bomba Muhammad Adib merupakan detik menghantui Tommy Thomas ketika menjadi peguam negara. Mengenang peristiwa itu dalam memorinya, Tommy berkata siasatan polis mengesahkan bahawa Adib cedera akibat kemalangan dan tidak dipukul. Bagaimanapun Coroner Rofiah Muhammad mendapati kematian Adib dilakukan oleh 2 atau 3 penyerang yang tidak dikenali semasa rusuhan itu. Thomas berkata ramai pegawai di Jabatan Peguam Negara mahu dia membuat rayuan terhadap penemuan itu di Mahkamah Tinggi. Bagaimanapun dia tidak berbuat demikian kerana coroner hanya memutuskan supaya polis melanjutkan siasatan mereka. Seramai 5 menteri dan 9 timbalan menteri menerima darjah kebesaran sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan tahun ini. Mendahului senarai adalah Menteri Kewangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz yang dianugerahkan darjah Seri Utama Mahkota Wilayah yang membawa gelaran Datuk Seri Utama. Manakala Menteri Tenaga dan Sumber Asli Syamsul Anwar Nasara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Taqiyuddin Hassan menerima darjah kebesaran Seri Mahkota Wilayah yang membawa gelaran Datuk Seri. Menteri Pendidikan Razi Jidin dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin pula menerima darjah kebesaran pangkat ketiga Panglima Mahkota Wilayah yang membawa gelaran Datuk. Jika anda menyukai berita yang kami hasilkan, anda boleh klik pautan di bawah dan memberi sedikit sumbangan untuk menyokong Kini TV memberikan kandungan yang berkualiti. Kita sekarang ke berita seterusnya. Perhimpunan Agung UMNO akan berterusan secara maya jika Perintah Kawalan Pergerakan dan Darurat masih berkuat kuasa. Itu kata Setiausaha Agung Parti itu Ahmad Mazlan dalam satu hantaran di Twitternya. Jelas Ahmad pihaknya akan menetap tarikh serta kaedah perhimpunan itu kelak. Katanya UMNO akan terus mara untuk rakyat Malaysia walau sebesar mana pun cabaran. Sebelum ini UMNO menangguhkan perhimpunan mereka yang asalnya dijadualkan di Kuala Lumpur pada 30 dan 31 Januari ini. Firma penyelidikan Fitch Solutions telah menjangkakan prospek ekonomi Malaysia akan bertambah teruk. Firma ini menjangkakan pertubuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia bagi tahun ini akan menurun dari 11.5% kepada 10%. Pekerjaan dan gaji cenderung sekali lagi berada di ruang lingkup sokongan fiskal yang lebih rendah, memandangkan kewangan kerajaan sudah tegang dan hampir dengan had hutang yang meningkat sebanyak 60% dari KDNK. Ia menambah penurunan pertumbuhan KDNK akan memberi kesan negatif terhadap dana yang ada untuk memperkuat sistem kesihatan Malaysia. Pihak yang mahu membuat kutipan derma termasuk untuk bantuan COVID-19 perlu dapatkan kebenaran daripada polis terlebih dahulu. Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob berkata, mengikut prosedur biasa, aktiviti itu perlu mendapat kelulusan polis bagi mengelak ia disalahgunakan. Beliau berkata demikian ketika ditanya berhubung aktiviti sumbangan untuk tabung COVID-19 Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM melalui platform aplikasi e-dagang Lazada Malaysia. Pengarah PPUM Profesor Dr. Nazira Hasnan dalam satu kenyataan sebelum ini berkata, pihaknya sejak awal penularan COVID-19 lagi mengalu-alukan sumbangan dalam pelbagai bentuk terutama daripada syarikat dan NGO sebagai tanggungjawab sosial korporat CSR mereka. Kita sekarang ke perkembangan COVID-19 di Malaysia dalam segmen ini yang dibawakan khas oleh Blue Air. Kes COVID-19 di Malaysia kekal tinggi apabila 4,214 kes baharu dicatatkan pada hari ini. Selangor mencatatkan kes jangkitan tertinggi dengan 1,362 kes, diikuti oleh Johor 1,068 kes dan Sabah 276 kes. Perkembangan itu menjadikan kes aktif di Malaysia sebanyak 48,074 kes. Sementara itu, 4,280 lagi pesakit disahkan sembuh hari ini.
10 kematian direkodkan menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian mencecah 770 kes. Berikut beberapa ringkasan berita untuk hari ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya Daniel Andri untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube untuk mendapat berita yang selebihnya juga. Jangan lupa memakai mask bila keluar dan bila boleh duduk di rumah. Saya Daniel Anthony, terima kasih dan jumpa lagi.